umpama sebutir permata. Hai ayah, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bertemankan Pina juga Hazun untuk Warna Pagi dan seperti yang kita janjikan tadi, kita nak bersama menerusi slot analisis untuk hari ini. Yep, dan rakan gandingan ataupun teman dan tetamu analisis kita pagi ini merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ataupun ABIM, yang mana kita nak cerita tentang sijil halal dan juga kriteria mesra alam. Macam mana nak dikaitkan tu, itu yang kita nak bersama ataupun dengarkan perkongsian yang berbahagia Encik Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden ABIM dan juga penyelaras Malaysian Interfaith Network for Climate Change ataupun MICCN. Ya, Assalamualaikum Encik Faisal. Minta tolong. Waalaikumsalam. DJ Pian dan DJ Hazwan, terima kasih atas jemputan ABIM. Nampaknya macam kita punya live pagi ni sambil live sambil meninjau alam sekitar, nampaknya tu Cik Faisal. Begitulah ceritanya. InsyaAllah. Tapi kita pun memang kalau sahabat-sahabat kita yang mengikuti perkongsian Cik Faisal sama ada di media ataupun yang biasa dikongsikan menerusi penulisan dan aspirasi Cik Faisal, banyak juga menyentuh tentang isu alam sekitar dan mungkin kenapa tajuk kita pagi ni pensijilan halal bersama kriteria mesra alam tu dipilih untuk kita bincangkan Cik Faisal, kalau nak mulakan dengan mukadimah kita. Ya, silakan Cik Faisal. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum sidang pendengar dan juga kedua-dua DJ IKIM. Baik, yang pertama mungkin saya nak sebut juga tentang kepentingan untuk kita dalam konteks mendidik khususnya umat Islam dalam isu perubahan iklim dan juga isu alam sekitar. Kerana yang paling penting, yang pertama sekali kita kena maklum bahawa isu alam sekitar dan juga isu perubahan iklim dalam negara kita ni juga berada dalam fasa yang membimbangkan. Mungkin kalau saya nak kongsikan, kalau kita sebut tentang perubahan iklim ni, kita lihat contoh paling mudah ialah banjir besar yang berlaku dalam negara, di negeri malah di Sarawak, di utara, di Padang Timur, berlaku secara mendadak tanpa jangkaan. Jadi ini contoh bukti bahawa iklim kita berubah-ubah. Kita tidak boleh lagi menjangkakan bila akan berlaku banjir besar. Kerana apa? Kerana iklim itu sudah berubah. Kerana yang kita sebut tentang climate change ataupun perubahan iklim. Dan ia ada kaitan dengan isu environment apabila kita sebenarnya gagal untuk melihat isu alam sekitar ini dalam konteks sustainability ataupun kelestarian alam ini untuk dijaga. Saya ambil contoh, mungkin kalau pembalakan contohnya, dia menyebabkan berlakunya kenaikan suhu udara dan sudah pasti dia menyebabkan berlakunya tidak balas awan dan sebagainya, dan akhirnya berlakulah yang kita sebut sebagai perubahan iklim. Dan juga yang kedua, taburan hujan. Hari ini bila sebut tentang banjir, dia ada kaitan juga dengan taburan hujan yang turun di luar jangkaan juga. Itu yang menyebabkan fasiliti-fasiliti yang dibuat oleh pihak berkuasa untuk menadah limpahan air ini tidak berkesan. Jadi ini contoh bila kita sebut tentang perubahan iklim. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, harus bersama-samalah kita menitik beratkan persoalan-persoalan perubahan iklim. Dan itu juga menjadi titik mula kenapa bagi ABIM perlu untuk ada mekanisme-mekanisme tertentu untuk bersamalah kita mendidik umat Islam untuk memelihara isu-isu berkaitan dengan alam sekitar. Baik, insyaAllah. Dan bila cerita tentang perubahan iklim dan ini satu perbincangan global, satu dunia membincangkannya dan merisaukan ataupun membimbangi apa-apa kesan yang berlaku yang tidak disangka-sangka macam Cik Faisal sebutkan tadi. Dan mungkin selain daripada kita angkat tajuk penjagaan, pemeliharaan alam sekitar, kenapa agaknya Cik Faisal nak gandingkan pensijilan halal dan juga kriteria penjagaan alam sekitar tu, Cik Faisal? Baik, okey, kalau kita lihat bila sebut tentang halal dan thayyiban dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini halalan thayyiban, disebut tentang halal dan baik. Baik, kalau kita lihat
kalau tentang halal dan baik ni, dia untuk mendapat makanan ataupun produk makanan dan sebagainya halal dan baik ni, dia tidak akan berlaku kalau kita tidak melestari alam. Saya ambil contoh kalau dalam konteks hari ini orang sudah ramai bercakap tentang isu food security ataupun isu keselamatan makanan. Contohnya nutrien buah-buah tempatan dan juga buah-buah di dunia sudah kurang. Nutrien ini kurang disebabkan apa? Disebabkan kandungan tanah ataupun kualiti tanah yang merosot. Dan bila sebut tentang kualiti tanah yang merosot, dia ada kaitan juga dengan isu alam sekitar. Contohnya macam pembuangan sampah, dia ada kaitan dengan pelumbungan, dia ada kaitan juga dengan pembalakan apabila tadahan air berkurangan dan sebagainya. Dan untuk memastikan kita benar-benar dapat apa yang disebut tentang halal dan thayyiban, ataupun kita nak dapat produk makanan yang halal, bukan hanya halal tetapi baik, maka perlu untuk bersama-sama kita menanamkan kefahaman penting untuk kita menjaga kelestarian alam. Dan itu juga bila sebut tentang persijilan halal, yang saya ingat sudah pasti bila sebut tentang persijilan halal, kita bukan menekankan aspek halal saja tapi kita juga menekankan aspek baik. Jadi untuk memastikan adanya kelestarian untuk anak-anak kita, generasi kita dapat produk makanan yang bukan hanya halal tetapi juga baik, maka perlu untuk kita bermula pada saat ini untuk kita memastikan kualiti alam kita terjamin. Okey. Maknanya kat situlah cadangan untuk penambahbaikan sijil halal, ada elemen alam sekitar dan kelangsungan ataupun kelestarian kehidupan yang dicadangkan ataupun mungkin diperjuangkan oleh Abim sendiri, insya-Allah. Cik Faisal. Mungkin sebelum kita berehat untuk pusingan pertama ni, macam mana agaknya gerak kerjanya, perjalanan untuk mengangkat isu ataupun kriteria alam sekitar ni dalam persijilan halal? Mungkin ada yang tertanya-tanya apa lagi yang nak kena lihat ataupun diluluskan dalam sijil halal nanti agaknya. Ya, sudah pasti yang paling penting sebarang perkara yang ingin kita buat harus bertahap ataupun berperingkat. Kita tidak boleh terlalu drastik buat sesuatu perkara tu. Jadi untuk peringkat awal kita telah pun berhubung dengan beberapa industri halal di negeri, yang mana saya fikir ini adalah sambutan yang baik daripada industri halal di negeri, contohnya di Selangor dan juga di Pulau Pinang, yang mana ia adalah satu idea yang baru yang memang seperti yang saya sebut, ia perlu dibuat secara bertahap dan tidak boleh terlalu drastik. Sebab akhir sekali objektif utama ABIM ialah kita nak pastikan umat Islam dalam konteks kepenggunaan khususnya sudah ada kecaknaan terhadap isu alam, isu kelestarian alam kita pada saat ini. Okey, maknanya banyak pihak jugalah yang Abim akan jumpa dan temui lah untuk kiranya membawakan kempen ini, selain daripada Majlis Agama ataupun Jabatan Agama Islam yang pastinya memantau isu persijilan halal dan juga rakan-rakan usahawan kita yang terlibat dalam industri halal. Sebab industri halal rasanya bukan cerita tentang makan minum je, tapi banyak isu ataupun aspek lain ataupun bidang lain yang akan diperhatikan. Macam sebelum ni kita sebut from farm to fork ataupun dari ladang ke pinggan kita. Semua tu kita kena jaga. Bila ada kriteria alam sekitar ni, banyak juga kerja kita nanti, insya-Allah, Cik Faisal, yang kita nak ni. Mungkin macam mana expectation Abim sendiri untuk isu ni? Okey, baik. Jangkaan. Jangkaan kita untuk peringkat awal contoh macam saya fikir yang paling penting kita perlu ada engagement, ada banyakkan perbincangan dengan banyak pihak termasuk JAKIM, dan saya fikir JAKIM juga terbuka untuk kita at least menerima pakai cadangan ini untuk dibincangkan lebih lanjut. Dan bila sebut tentang expectation, seperti mana juga yang saya sebut, kita tak adalah aspek terlalu tinggi sebab seperti mana yang disebut, ia harus dibuat secara bertahap kerana kita nak ia ada elemen pendidikan, bukannya elemen pemaksaan dan sebagainya kan. Jadi supaya masyarakat secara perlahan dapat menerima atau adapt dengan attitude ataupun sikap mesra alam dalam kalangan kita kan, insya-Allah.
Okey, InsyaAllah. insyaAllah. Nanti kita nak bincang lebih lanjut. Kita nak berehat kejap, Cik Faisal. Kita akan berehat kejap. Sebab kesian juga tengok Cik Faisal dah goyang-goyang dalam kereta tu, dalam kenderaan kita. Pastinya sibuk perjalanan kita dengan jadual aktiviti Presiden Abim kita pagi ni. Kita berehat kejap. Kejap lagi kita akan cerita, sambung kembali perbincangan analisis kita. Mungkin bila cerita tentang Abim, Angkatan Belia Islam Malaysia, bagaimana pula kita nak gerakkan belia untuk turut serta cakna tentang isu yang kita bincangkan ini, dan apa mungkin cabaran-cabaran yang Presiden Abim dan Abim sendiri hadapi untuk mengangkat kempen ini. Ya, betul. Dan untuk anda semua, kalau katakan ada sembarang persoalan dan juga pandangan serta perkongsian berkaitan topik kita hari ini tentang pensijilan halal bersama dengan kriteria mesra alam, anda boleh ajukan saja terus soalan-soalan dan juga pandangan serta pendapat anda itu di ruangan komen yang disediakan di bawah ini, termasuk juga di Facebook dan juga di YouTube dan juga di WhatsApp dan Telegram kami 011290404004 ya. Kalau ada rakan-rakan usahawan yang pernah minta sijil halal kan, mungkin boleh kongsikan dengan kita pengalaman anda. Apa kriteria yang paling susah nak dipenuhi kan ketika memohon persijilan halal tersebut? Kongsikan pengalaman anda juga bersama kami. Berehat kejap, terus dengar Warna Pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini. Kembali bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama menerusi analisis bersama dengan Angkatan Belia Islam Malaysia atau perikasannya ABIM, dan kita bersama dengan presidennya yang juga merupakan penyelaras Malaysian Interfaith Network for Climate Change, iaitu Encik Muhammad Faisal Abdul Aziz. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama saat ini di hujung talian kita Cik Faisal yang pagi ni agaknya ke mana agaknya destinasi. Kalau boleh kongsi sikit, Presiden Abim kita pagi ni sibuknya di mana tu? Ya, apa ni, sebenarnya pagi ni kami dalam perjalanan ke Negeri Sembilan ada program dengan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Maklumlah nak kejar Ramadan kan. Jadi sebelum Ramadan ni disibukkan dengan program-program aktiviti jauh sikit lah. Alhamdulillah. Tahniah, semoga selamat dalam perjalanan insya-Allah dan berjaya program-program yang disusun. Okey, kita kembali untuk analisis kita tajuk pensijilan halal bersama kriteria mesra alam. Kalau mungkin sikitlah, kalau ramai yang nak macam kaitkan Abim tu sendiri, Angkatan Belia Islam Malaysia, macam mana agaknya Abim nak mengajak juga golongan belia untuk tak ketinggalan dengan isu alam sekitar? Sebab mungkin belia sekarang ramai yang lebih cenderung untuk ambil tahu tentang online, internet, dunia digital dan sebagainya. Macam mana isu mesra alam alam sekitar ni pun kita nak bawa bersama di kalangan golongan belia? Ya, Cik Faisal. Baik, sebenarnya kalau kita tengok trend dunia, trend anak-anak muda di dunia, rata-ratanya isu environment atau isu alam sekitar, climate change, dia sudah bukan hanya menjadi isu yang diperjuangkan, tetapi juga isu yang menjadi trend anak muda, sudah menjadi lifestyle anak-anak muda di seluruh dunia. Saya ambil contoh, kalau apa yang pernah dikongsi oleh Duta Besar Sweden kepada kami, contohnya anak muda di Sweden, mereka ni tendensi untuk membeli barang-barang terpakai. Mereka beli barang-barang terpakai ni bukan sebab mereka tak ada duit, tapi sebab mereka ingin memastikan alam ni dilestarikan, berlakunya penjimatan penggunaan resources alam supaya tidak ditebang pokok dan sebagainya. Jadi ini contoh trend-trend yang berlaku di seluruh dunia. Manusia ataupun anak muda di seluruh dunia sudah lama bercakap tentang perkara isu-isu climate change. Jadi, dan saya fikir saya juga optimistik bila sebut tentang anak muda di Malaysia, khususnya umat Islam. Mereka juga ada kecanaan-kecanaan sebab dengan melihat kepada trend social media yang dikongsi secara bersama, jadi dia akan memudahkan untuk kita bersama-sama menggarap kefahaman akan kepentingan untuk menjaga alam dan juga memelihara isu alam sekitar yang kita sedang perjuangkan bersama, insya-Allah. InsyaAllah jangan ketinggalan jugalah kan. Maknanya sekarang isu environmental ataupun nature friendly, kita ada wallet friendly, user friendly, semua yang friendly lah dalam isu-isu yang kita bincangkan. Dan mungkin kalau dah ada macam Cik Faisal dan juga sahabat-sahabat Abim kita dah menyusun gerak kerja, timeline kita tu bila agaknya nak dimula gerakkan kempen kita ni? Okey, sebenarnya saya melihat timeline yang sesuai ialah maksudnya untuk memastikan fasa ini disempurnakan, kita boleh melihat timeline yang dibuat oleh organisasi dunia seperti United Nations bila mana adanya SDG ataupun Sustainable Development Goal, yang mana SDG ni ataupun Sustainable Development Goal ini adalah telah ditetapkan menjelang tahun 2030. Dan ini juga saya fikir berkaitan juga dengan apa yang dibuat oleh kerajaan
tentang wawasan kemakmuran bersama, shared prosperity goal. Jadi dalam tempoh 9 tahun yang ada ni, saya fikir amat baik sebenarnya untuk kita bersama dengan masyarakat dunia setidak-tidaknya menerusi persijilan halal ini dapat menggarap kefahaman dan juga menggarap rasa cakna dan keprihatinan khususnya umat Islam dalam bidang kepergunaan untuk memastikan kita cintakan alam dan juga cintakan isu-isu masa depan kelestarian alam. Sebab alam sekitar ni pun macam ada kata-kata yang menyebutkan kita meminjam alam ni untuk generasi masa depan juga. Kalau kita tak jaga sekarang, apa agaknya yang nak ditatap, nak dinikmati oleh generasi ataupun pewaris-pewaris kita di masa akan datang kan. Kita pun baru sebelum ni kita sempat kongsikan satu kempen oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli Malaysia, ada kempen tanam 100 juta pokok dalam misi menghijaukan Malaysia. Itu pun satu usaha jugalah, maknanya apa yang Tuan Faisal, Cik Faisal sebutkan tadi, kita nak kelestarian kehidupan dan juga alam sekitar kita. Dan ini kita kaitkan pula dengan persijilan halal, nanti nak tambah, kalau ditambah dengan kriteria penjagaan alam sekitar. Ya, betul. Dan kita pun sebenarnya bila tengok Cik Faisal dalam kereta tu pun nampak jugalah pokok-pokok dekat kiri kanan tu kan. Nampak di sekeliling di sepanjang perjalanan Cik Faisal tu jugalah. Mungkin dari situ masih sebut masih sebut. Nampak menghijau. Sempat lagi lah nampak kat situ. Okey, baik, mungkin juga boleh Cik Faisal kongsikan jugalah yang mana kalau macam kita lihat idea penambahan sijil halal ni, penambahbaikan untuk sijil halal dengan membawa masuk elemen-elemen alam sekitar ni satu idea yang baik dan juga idea yang progresif. Tapi kalau boleh tak kongsikan matlamat besar untuk masyarakat di luar sana tu dan kita sendiri pun kesan daripada cadangan yang dicadangkan oleh Cik Faisal sekarang ni. Apa goal kita, matlamat kita? Okey, baik. Matlamat ni. Okey, matlamat utama kita ialah yang paling penting kita nak pastikan ada elemen bertanggungjawab supaya manusia, khususnya umat Islam ni, ada rasa tanggungjawab terhadap alam, terhadap kehidupan, bukan hanya kehidupan manusia tapi kehidupan pokok, kehidupan binatang-binatang dan sebagainya. Jadi bila mana kita sebut tentang persijilan halal, jadi mungkin saya nak kongsikan dulu. Ni contoh cadangan praktikal yang kita boleh buat secara berperingkat. Okey, antaranya contohnya macam premis makanan. Saya fikir amat baik kalau contohnya dalam premis makanan itu sudah ada kemudahan-kemudahan recycle. Contohnya tong sampah recycle, supaya dia dibudayakan. Jadi dalam premis makanan ataupun mall yang ada jual produk-produk makanan halal tu sudah boleh kita mewajibkan ada tong sampah recycle. Yang kedua, barang-barang alternatif, dan ia sebenarnya tidak sukar. Contohnya macam premis makanan hari ini sudah boleh sebenarnya menukar penggunaan straw plastik, beg plastik, tukar kepada barang-barang yang boleh larut ataupun boleh urai. Dan sebenarnya macam saya sebut, dia bukannya sesuatu yang sukar kerana ia telah pun menjadi trend di luar. Malah di Malaysia juga ada banyak kedai-kedai kita pun dah menukar, tidak lagi menggunakan straw plastik ataupun beg plastik. Dan sudah pasti kalau sebut tentang straw dan beg plastik ni, kalau kita lihat balik, dia ada kaitan juga dengan kematian hidupan laut, tercekik straw dan kura-kura makan plastik dan sebagainya. Jadi ini berkaitan yang besar. Dia bukan isu plastik kecil ataupun straw plastik, tapi dia ada kaitan juga dengan hidupan alam yang kita harus menyayangi mereka. Dan juga yang ketiga, secara praktikal juga kalau saya nak kongsikan juga, sebenarnya kita boleh juga sebenarnya menggalakkan premis-premis atau produk-produk ni ada elemen-elemen recycle dalam konteks pembuangan. Contohnya barang-barang yang dibuang tu perlu ada sistem untuk dikembalikan. Saya ambil contoh botol kaca. Contohnya macam contohlah DJ Hazwan jual air minuman botol kaca. Jadi boleh buat sistem. Okey, nanti semua pengguna kalau serahkan balik 10 botol kaca kepada DJ Hazwan akan bagi 1 botol kaca percuma. Jadi contoh sistem recycle supaya tidak dibuang dan tidak ada pembaziran kita menggunakan bahan lain untuk buat kaca. Dan ini yang juga yang kalau saya nak kongsi, kalau di barat tu dia sudah ada elemen EPR ataupun Extended Producer Responsibility. Maksudnya tanggungjawab producer itu juga ke arah bahan-bahan pembuangan. Maksudnya dia ada tanggungjawab untuk memastikan barang-barang yang digunakan untuk produce sesuatu bahan makanan itu jadi nilai kebertanggungjawaban. Dan saya fikir sebenarnya kita sebagai umat Islam harus lebih ke depan dalam isu-isu sebegini, dalam membawa sistem yang lebih baik.
Okey, baik, sorry, apa ni tadi kembali kepada soalan tadi, matlamat besar. Jadi ini yang saya Matlamat fikir, besar. bila sebutan matlamat besar, kalau dalam Al-Quran disebut tentang khairul ummah, kita sebagai umat Islam ni, Allah sebut kuntum khairul ummah. Umat terdahulu pernah menjadi umat yang khairul ummah, dan kita meletakkan vision kita, malah ABIM dalam konteks ABIM, visi dan misi ABIM ialah untuk melahirkan dan membina tamadun khairul ummah. Jadi bila sebut tentang khairul ummah, ialah umat tercontoh, umat yang menjadi contoh idola umat-umat lain. Jadi dalam konteks ini, saya fikir umat Islam harus ke depan, umat Islam harus menjadi contoh, ada nilai-nilai tambah yang dapat menarik minat kawan-kawan kita yang bukan Islam dan sebagainya, untuk bersama-sama kita melihat sebenarnya Islam amat menekankan aspek kelestarian alam. Tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini bukan hanya khalifah untuk mengatur hidup bersama manusia, tetapi juga untuk ada sifat rahmah yang disebut rahmatul alamin, rasa kasih sayang terhadap alam dan sebagainya. Jadi itu matlamat besar lah untuk kita pastikan ada usaha untuk memastikan wujudnya elemen khairul ummah ataupun umat yang terbaik dalam kalangan kita, umat Islam, menjadi contoh ikutan teladan untuk bangsa-bangsa dan juga komuniti agama lain. Sangat setuju tentang orang Islam patutnya kena tunjuk contoh yang baik. Kalau kita orang beriman, kita percaya an-nadhafatu minal iman, maknanya sebab apa kebersihan tu sebahagian iman, kitalah jadi orang paling bersih. Bila kita percaya yang Allah sebutkan wathiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu, patutnya orang Islam jadi baju yang paling kemas, paling cantik lagi untuk tunjuk contoh kan pada bangsa lain ataupun orang lain. Masya-Allah, terima kasih atas matlamat tersebut yang kita harap ramai jelas dan faham tentang apa yang Cik Faisal sebutkan. Boleh kita berehat sekali lagi insya-Allah? Boleh, sambil nampak macam dah lenguh tangan Cik Faisal tu pegang handphone tu dalam kereta kan. Kita berehat kejap. Baik Cik Faisal? Boleh. Okey, kejap lagi kita nak cerita pula tentang Ramadan dah nak menjelang. Apa pula kempen ataupun misi Ramadan Hijau yang akan dikongsikan oleh Presiden ABIM pada pagi ini. Ya betul, dan juga kalau katakan anda ada sebarang soalan berkaitan topik kita hari ini iaitu pensijilan halal bersama kriteria mesra alam, anda boleh ajukan saja terus ke Facebook dan juga ke YouTube channel IKIM, termasuk juga di WhatsApp dan juga Telegram kami 011290040004 untuk analisis pagi ini ya. Nak cerita Ramadan nanti nak sambut di mana, bazarnya di mana, nak beli apa pun boleh, sebab nanti kita ada kempen yang kita nak kongsikan bersama menerusi analisis pagi ini bersama Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Ya, kita berehat dulu, kembali selepas ini terus bersama kami di Warna Pagi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Baru saja berlalu sebentar tadi Intim dengan Ittaqullah yang merupakan juara carta untuk carta nasyid IKIM yang bersiaran pada setiap hari 1.10 pagi yang lalu untuk minggu ke-57, dan kita kembali untuk perkongsian analisis kita pagi ini yang mana kita masih lagi bercerita tentang pensijilan halal kriteria mesra alam, dan kita masih lagi bersama dengan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia dan juga penyelaras Malaysian Interfaith Network for Climate Change iaitu Encik Omar Faisal Abdul Aziz pagi ini ya. Dan insya-Allah kita kembali cerita tentang macam mana sijil halal dan juga mesra alam sekitar itu perlu menjadi salah satu kriteria. Kadang-kadang saya terbayang juga Cik Faisal dan sahabat-sahabat sekalian nanti bila ada bazar Ramadan kita beli air katira, ayam percik, betul semua tu dibungkus plastik, ada straw plastik. Lepas tu kan itulah nanti jadi kes macam Cik Faisal sebutkan tadi, bila dibuang merata-rata, penyu pun tertelan straw, ada burung yang termakan plastik dan sebagainya. Itu salah satu kesan lah kalau kita tak jaga betul-betul alam sekitar. Dalam masa yang sama kita makan makanan halal kan, halal tapi ada impact, ada kesannya. Baik, mungkin Cik Faisal nak sambung pula, kita ada kempen atau program Ramadan Hijau yang dibawakan oleh ABIM. Mungkin nak ceritakan sikit kempen kita? Ya, silakan Cik Faisal. Baik, sebelum tu saya nak promote sikit lah. Sebenarnya Ramadan ini kami akan terbitkan buku tentang fiqh Ramadan fiqh Ramadan. Kita memasukkan apa yang ditulis penerangan dan nasihat oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan juga kita masukkan juga soal-soal jawab antara Ibn Taymiyah dan juga masyarakat ketika itu tentang Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang ni masih lagi di pasaran kalau jika sidang pendengar ingin dapatkan, boleh dapat di pasaran di ABIM, di Pejabat ABIM dan juga di Balai Ilham. Fiqh Ramadan karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Baik, berkenaan dengan Ramadan Hijau kita dalam pada 8 April yang lalu
kita ada nak melancarkan satu kempen melestari alam menerusi kesucian Ramadan. Okey, penting untuk kita juga memahami bila disebut tentang Ramadan ini maksud ataupun tujuan kita berpuasa antara lain yang disebut dalam Al-Quran ialah bertakwa. La'allakum tattaqun disebut dalam Al-Quran. Okey, dan takwa ni dia ada kaitan juga dengan integriti. Maksudnya kita berbuat sesuatu yang baik ini walaupun di luar pengetahuan orang lain. Ialah sikit kita memaklumkan kalau puasa ni tidak ada orang yang boleh judge kita ni puasa tak puasa. Kalau solat tu orang boleh nampak. Tapi kalau puasa, kalau pergi toilet makan kan, lah tu bila keluar orang tanya puasa. Sebab orang tak tahu kita puasa tak puasa kan. Jadi puasa ni dia mendidik kita rasa integriti, rasa macam buat sesuatu yang baik ni sebab takut dengan Allah walaupun di luar pengetahuan manusia. Dan bagi kita penting untuk saat ini bila sebut tentang melestari alam, menerusi kesucian Ramadan, bila sebut tentang rasa takwa, rasa takut kepada Allah tu, kita boleh meluaskan lagi ketakwaan itu maksudnya rasa takut itu bukan hanya membuat maksiat. Bila kita membuat sesuatu perkara yang memusnahkan alam, dan juga pasti ia juga boleh menggarap cetusan rasa takut kepada Allah kalau kita buat perkara-perkara yang memusnahkan alam. Jadi antara kempen yang sedang kita buat ialah antaranya saya fikir contohnya macam dalam konteks Ramadan kita buat program 1 jam untuk alam. 1 jam untuk alam ni setiap minggu ada sesi-sesi perkongsian bersama dengan pakar-pakar bagaimana kita melestari alam menerusi kesucian Ramadan. Dalam masa yang sama saya fikir bermula esok terutama yang ke bazar Ramadan, kita sudah pun memulakan kempen kalau boleh ke bazar Ramadan ni bawa bekal sendiri instead of Tupperware, betul. Instead of kita gunakan plastik. Dan dalam masa sama yang sebaiknya kita cadangkan supaya pakai siar. Siar ni apa dalam bahasa Melayu? Mangkuk tingkat. Mangkuk tingkat. Mangkuk tingkat. Tak sampai bahasa siar. Tak apa. Okey, contoh mangkuk tingkat. Sebab mangkuk tingkat ni dia limited. Jadi kita biasanya kita akan beli sikit berdasarkan kepada muat mangkuk tingkat. Jadi itu boleh menggelakkan pembaziran. Supaya kita tak beli terlalu banyak Jadi bila dengan bawa mangkuk tingkat contohnya, kita membeli seadanya mengikut muatan mangkuk tingkat tersebut. Dan bila sebut tentang pembaziran juga kita kena maklum juga bila sebut tentang pembaziran ni setiap tahun kerajaan banyak kali umum tentang terlalu banyak sabar-sabar sarap sisa makanan dibuang di bazar Ramadan, dan ini yang harus kita elakkan sebab pembaziran ni yang tadi disebut bila mana kita membeli makanan yang terlalu banyak dia menyebabkan alam kita ni terpaksa mengeluarkan ataupun dikorbankan untuk produce banyak barang-barang makanan, dan ini menyebabkan menunjukkan bahawa kita tidak menghormati limitasi alam yang sepatutnya dikeluarkan mengikut had tertentu, tapi kita sebab kita mengikut nafsu kita beli terlalu banyak menyebabkan makanan ataupun alam ni dikorbankan untuk memenuhi demand yang akhirnya kita buang. Dan juga yang antara lain juga kita nak juga supaya masyarakat berkempen untuk menjimatkan air resources kita, air selain daripada pembuangan sampah. Dan kemudian untuk solat tarawih ni kita cuba mana yang ada, maksudnya jangan sampai terlalu menggunakan karbon yang banyak. Contohnya macam kalau boleh kongsi membazir, maksudnya kalau boleh terdekat. Maksudnya jangan terlalu ambitious lah orang katakan. Zaman COVID-19 ni semua kena jaga jarak dan sebagainya kan. Jadi itu antara yang kita cadangkan. Dan dalam masa sama untuk projek ini juga kita juga ada meluncurkan program infak Ramadan. Ada kita tertera dalam Facebook dan juga media-media ABIM, yang mana kalau kawan-kawan lain juga ingin memberi sumbangan, insya-Allah kita cuba untuk bersama-sama melestari alam menerusi sumbangan daripada sidang pendengar dalam infak Ramadan ABIM. Dalam masa sama yang terakhir kami juga akan membawakan khas juga poster harian satu hari satu hadis tentang alam sekitar sebenar Ramadan ini dengan kerjasama daripada Profesor Datuk Dr. Zaini Ujang. Ini buku yang diterbitkan oleh beliau, hadis-hadis tentang alam sekitar. Kita akan insya-Allah kita akan buat poster lah setiap hari kempen supaya dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat umat Islam di Malaysia.
Masya Allah, itu dia jelas Mm-mm. kempen yang Cik Faisal dah sebutkan tadi untuk kelestarian alam kita. Dari sudut yang pertama tadi kita ada kriteria alam sekitar dalam sijil halal. Lepas tu ada Ramadan hijau kita. Dan kalau tengok dekat Instagram ABIM Malaysia ni pun banyak poster-poster berkaitan alam sekitar, termasuk yang 20 Mac hari tu saya ada kempen ataupun poster Hari Burung Pipit Sedunia. Nampak tak? Kita pun kadang-kadang terlepas pandang isu-isu benda macam ni, tapi Masya Allah, tim ABIM cakna dengan isu alam sekitar, dan banyak lagi kempen-kempen, termasuk satu hadis alam sekitar yang akan dikongsikan setiap hari di laman media sosial ABIM. Ya. Dan mungkin Cik Faisal ada apa-apa lagi nak tambah untuk berkongsi tentang kempen dan juga program-program yang ABIM adakan, ABIM adakan sepanjang waktu Ramadan, masuk juga Ramadan kali ini? Baik, untuk Ramadan juga, selain daripada kempen berkaitan dengan alam sekitar, kita akan meneruskan program kempen Suara Sekapit Beras. Jadi kita tidak lupakanlah kepada asnaf, golongan-golongan yang baru masuk Islam dan fakir miskin. Dan kita mengalalukan sidang pendengar untuk bersama-sama, kalau nak bagi sumbangan, kalau boleh diizinkan saya baca nombor akaun, boleh? Infak Ramadan. Boleh, silakan. Tak masalah. Silakan. 32527 ataupun melalui www.billplease/infak-ramadan-abim. Jadi ini contoh kempen Suara Sekapit Beras yang kita buat di seluruh negara. Kita sasarkan dalam RM70 untuk per pack ataupun untuk family yang memerlukan, insya-Allah. Dan kita alalukan kalau sesiapa yang menyumbang yang nak bersama juga memberi bantuan, boleh maklumkan kepada kami asalkan pakai face mask dan ikut SOP lah, insya-Allah. SOP lah. Kita boleh tak ulang sekali lagi nombor akaun tadi tu, boleh tak ulang sekali lagi pelan-pelan, ramai nak mencatat ni Tadi tak jelas sangat tadi. Boleh. Okey, sumbangan untuk infak Ramadan boleh dibuat menerusi akaun Bank Islam. Okey, nombor saya baca pelan-pelan Okey, 14 023 01 00 32 52 7. Okey, ataupun www.billplease.com. Atas nama Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Okey. Ataupun kalau online boleh melalui www.billplease.com/infak-ramadan-abim. RAMADHEN ABIM. InsyaAllah. Okey, baik, insyaAllah. Kalau sahabat-sahabat kita ke laman media sosial ABIM, insyaAllah ada info tersebut untuk bersama-sama menyumbang menerusi infak Ramadan ABIM. Kita doakan juga semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tambah-tambah lagi dalam Ramadan yang dah menjelang tiba ni, dapatlah ramai menikmati dan dapat menikmati Ramadan itu bersama-sama, asbab daripada sumbangan sahabat kita. Baik, mungkin ada pesanan juga dan harapan lah Cik Faisal sendiri untuk misi ataupun kempen kita ni. Harapan besar, insyaAllah semoga saya tidak ketinggalan juga untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim, Ramadan Mubarak dan kita mengharapkan supaya Ramadan ini insyaAllah dapat memberi inspirasi untuk kita mencapai gol. Seingat untuk Ramadan kali ini, mungkin pandangan kami lah, insyaAllah seluruh umat Islam kita dah boleh set satu gol. Apa gol kita nak buat untuk Ramadan ni kan, untuk kita diteruskan selepas Ramadan waktu raya. Dan contoh mungkin contoh yang paling mudah lah, selain daripada khatam Quran, tarawih dan sebagainya. Kalau boleh umat kita ada satu gol, satu matlamat, insya-Allah menjelang Ramadan ini dia memberikan kepada kita untuk membantu satu hasrat untuk kita cakna terhadap alam. Dan insya-Allah mungkin nanti dalam beberapa hari, seminggu sebelum Aidilfitri, kita akan buat satu program Aidilfitri hijau. Jadi insya-Allah, jadi dia bukan hanya Ramadan je, nanti bila raya semua buang sampah kan. Jadi insya-Allah kita ada jugalah guideline bersama, kita kongsikan dengan kawan-kawan bagaimana kita nak pastikan Aidilfitri kita Aidilfitri yang mesra alam, Aidilfitri hijau, sebagai kesinambungan daripada training latihan tamrin Ramadan untuk sama-sama juga kita cakna terhadap alam. Baiklah, terbaik, insya-Allah kita doakan semuanya tu berjaya dicapai, insya-Allah, dan juga beroleh keberkatan juga dengan adanya Ramadan penghulu segala bulan. Baik, untuk pagi ni terima kasih banyak-banyak Tuan Presiden kita. Itu dah sampai ke belum tu agaknya tu? Berhenti kita tu.
InsyaAllah dah masuk Negeri Sembilan dah. Oh ya, masuk Negeri Sembilan. Dah sampai Negeri Sembilan dah lah. InsyaAllah. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan ni. Uish, dahsyat betul. Kita dah habis dah tapi Cik Faisal belum sampai lagi lokasi kita. Apa pun insyaAllah kita doakan semoga semuanya selamat. Dan kempen tadi pun ada yang kata jom bawa mangkuk siang ataupun orang ada yang pergi tipin pun ada juga ke bazar. Tapi janganlah pergi bazar nanti makcik tu bising, kau ni bawa mangkuk tingkat 5 tingkat, beli ayam perciknya untuk seorang. Banyak pula kan. Apa pun pandai-pandailah memanfaatkan sebaik mungkin untuk kelestarian alam kita insyaAllah. Terima kasih banyak Cik Faisal. Terima kasih Cik Faisal. InsyaAllah dia ruangkan satu kejap lagi Baik, Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih jemputan. Waalaikumsalam. Sama-sama. Kembali insyaAllah. Itu dia perkongsian analisis kita pagi ini. Ya, betul. Secara atas talian di atas jalan. 2 in 1 Masya Allah, hebat. Apa pun terima kasih di atas perkongsian daripada Cik Faisal tadi yang merupakan Presiden ABIM dan juga penyelaras Malaysian Interfaith Network for Climate Change MICCN. Dan kalau anda terlepas perkongsian yang diberikan oleh Cik Faisal tadi, anda boleh ikuti kembali di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM ya.